Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda wa nasrahu wa wala. Alhamdulillah pada petang ini saya diminta oleh Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid menggantikan beliau kerana beliau terpaksa attend satu mesyuarat urgent, dan tajuk seperti yang telah kita siarkan dalam template itu di bawah siri ke-7 dialog negara kita dikendalikan oleh Emeritus Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, dan program ini disiarkan dalam Facebook beliau. Tajuk pada hari ini adalah Kahwin Siam antara hukum, undang-undang dan amalan, apa penyelesaiannya. Ini cerita nikah siam ni bukan cerita baru. Dia berkembang sejak lama dan masih berterusan. Dan kalau kita lihat statistik, ini statistik sebelum 2020. Mungkin selepas 2020 ni dia lagi meningkat ataupun sebaliknya. Mungkin rakan-rakan kita daripada Mahkamah Syariah Kelantan, daripada Jabatan Pendakwaan Selangor, daripada rakan-rakan yang lain yang saya tak dapat kenali semuanya. Ada 4 orang daripada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, sesuai sangat, negeri bersempadan, dan kalau boleh Kedah, Perlis masuk lagi cantik. 2018 4,653 dan 2017 4,375 perkahwinan siam didaftarkan. Mohon melalui pejabat konsulat kita di Songkhla. Ini dimuatkan dalam Harian Metro 10 Mac 2019. Kemudian pada 14 April 2019, sumber daripada JAKIM, waktu itu Ustaz Khori, Ustaz Khori sebagai ketua, sebagai pengarahnya, menjelaskan bahawa 70% daripada perkahwinan sindiket adalah tidak patuh syariah. Tak patuh syariah itu yang kita faham tidak menepati hukum. Dan bila tidak menepati hukum, maka perkahwinan itu tidak sah. 70% bukan kecil. Kalaulah kita kata daripada ribuan kes yang itu. Kemudian pada 3 Mac 2019, Esro Awani, ada 2 sebab yang menyebabkan perkahwinan Thailand berlaku, perkahwinan di Siam wujud, iaitu halangan keluarga, dan yang kedua halangan isteri sedia ada. Ini kata ejen yang memberitahu, mana pihak Malaysia, pasangan-pasangan di Malaysia ini pergi ke Thailand melalui ejen, dan ejen ini menjelaskan bahawa 2 sebab itulah 2 sebab utama. Kata ejen lagi, cas yang dikenakan bagi setiap perkahwinan antara 1,800 hingga 4,000. Lumayan. Mana kalau 1 bulan boleh handle 4 pasangan sudah cukup, 12,000. Itu gaji jusasi sudah. Dan yang seterusnya, ada seorang penulis yang menulis dalam forum pembaca Utusan Malaysia pada 1 Januari 2021, OUI, SAL, kata dia minta kerajaan melalui KDN dan Jabatan Agama di negeri-negeri mengambil tindakan yang sewajarnya. Sebab kesannya memang, kesannya kalau pernikahan dia tidak sah, kesannya memanglah telah tidak sah, dan apa yang berlaku, apa ekoran daripada hubungan lelaki dan wanita itu kita semua sedia tahu. Dan kalau pula anak yang dilahirkan itu kita juga sudah faham. Jadi mau tidak mau, secara suka ataupun tidak suka, mesti ada penyelesaiannya. Kahwin siam antara hukum, undang-undang dan amalan, apa penyelesaiannya? Okey, saya buka perbincangan ini kepada tuan-tuan. Siapa nak respon dulu? Silakan. Kita ada 10 orang. Mohon respon daripada rakan-rakan. Jangan segan-segan ya. Tuan-tuan ada pengalaman, mana rakan-rakan di Jabatan Kehakiman sudah tentu melalui bisu ini, menangani
isu ini, menanggapi isu ini secara realiti. Itu juga saya difahamkan ada daripada Persatuan Peguam Syariah Malaysia, PJSM. Mungkin tuan-tuan ada maklumat yang melalui sendiri, mana klien datang menemui dan minta bantuan dan sebagainya. Mohon respon. Siapa nak mulakan dulu? Tuan Zainul, KPS. KPS lama, Tuan Zainul. Boleh share? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. pada petang ini. Saya cuma boleh mengesahkan beberapa faktor lah yang dinyatakan oleh Tuan Rektor tadi. Bahawa memang pertama kes nikah ini saya tengoklah agak meningkatlah dari tahun ke tahun. Dan memanglah rasanya kita perlu tengok balik dan cari jalan penyelesaiannya. Untuk kita lihat balik supaya benda ini tidak akan terus menjadi isu yang dibicarakan dan diperdebatkan yang tidak ada kesudahan atau jalan penyelesaiannya. Itu respon awal saya lah. Tuan Zainul, kita berada di sektor yang sama dan sudah tentu kita tahu perjalanan ini. Okey, di Malaysia, di semua negeri ada undang-undang. Itu enactment Undang-Undang Keluarga Islam, dan wilayah ada akta. Akta Keluarga, Undang-Undang Keluarga Islam, yang mana dalam hal ehwal perkahwinan ada dikanunkan di dalam akta dan enactment tersebut. Apakah undang-undang itu terlalu ketat, menyukarkan, menyusahkan sehingga orang yang berkenaan perlu pergi ke Thailand? Ataupun apakah kerana quote-unquote kejahilan undang-undang sehingga menyebabkan ada orang mencadangkan kita pergi Thailand lah mudah. Sedangkan undang-undang tidak pernah menyekat, dan saya difahamkan kalau kita pergi ke Perlis, keadaannya tidaklah sukar, mudah. Apa komen? Saya minta kawan-kawan lain komen. Ya, kawan-kawan lain, apa ni, silakan. Silakan, siapa nak ni masuk saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zizul Saya Zizul Naziha binti Zulkifli. Saya daripada Jabatan Agama Islam Selangor, bahagian penguatkuasaan. Alhamdulillah. Silakan. Saya memang fokus kerja Ketua Seksyen Jenayah Metro Manila. So berbalik kepada soalan-persoalan tadi, isu undang-undang ke ataupun isu susah senang ke undang-undang ni, sebenarnya pada pandangan saya lah, pengamatan saya, dia bukan isu undang-undang tu, dia isu manusia, de facto sikap manusia itu sendiri. Sebab biasa bila kita soal siasat, kenapa pergi nikah Thailand, kenapa poligami tanpa kebenaran, atau kalau bukan poligami, kalau nikah dara tu kan, dia memang kalau yang bujang dara dan dia ni, dia memang lari daripada wali kan isunya, atau menyembunyikan sesuatu. So dia balik kepada sikap individu. Sebab bila kita tanya pernah tak mohon poligami, memang adalah, tak nafikan adalah sikit yang kata dah mohon tapi lama kan. Tapi lama tu bukan isu undang-undang tu, sebab isu bila dia lawan bicara dengan ada bantahan daripada isteri kan, dia punya dokumentasi untuk pembuktian semua tu menyebabkan jadi lama. So bukanlah prosedur tu, bukanlah kerana kita tetapkan undang-undang macam tu kan. Lama perlu kepada perbahasan kan. So bila tanya pernah mohon, tak pernah mohon. So bila tak pernah mohon tapi pergi sana, kita tak boleh kata dia dah try dan susah kan.
So kebanyakan jawapan yang majoriti lah yang saya jumpa memang tak nak isteri pertama tahu. Dia bukan isu undang-undang tu, dia isu manusia tu, dia sejauh mana dia nak berterus terang, dia nak menghadapi benda yang dia nak lalui, yang dia nak poligami tu. Kalau sebab rata-rata yang mana yang okey berpoligami dan tak pergi siam kahwin okey, sebab dengan sikapnya dia berterus terang, sebab dia bukan isu isteri setuju tak setuju. Ya. Kan dia isu bagaimana dia handle benda yang dia nak hadapi tu. Kan. So, setakat yang saya amati memang saya nampak poin dia bukanlah sangat isu besarnya undang-undang tu. Tapi bila jawapan dia adalah kerana sikap manusia, kita tak boleh nak, dia akan lari masalah dengan pergi Thailand. Sebenarnya bukan isu siam tu sahaja. Sebab sekarang ni bila dah PKP, orang tak pergi siam, tapi banyak, bukanlah dia akan jadi banyak nikah sindiket yang nikah dalam negara, tapi dia akan pakai wali lah. Dia tahulah kebanyakannya yang okey hukum syarak ni dia akan pakai ejen. Kan. So ejen tu sekarang ni dalam PKP, ejen secara penasihatan melalui video call sekarang ni. So benda tu sebenarnya dia manusia ni yang nak lari daripada macam mana dia nak mencari penyelesaian kepada masalah dia yang yang kalau melalui undang-undang akan menjadi masalah kepada dia. Bukan undang-undang tu yang bermasalah. Saya nak lontar yang tu lah saya punya pandangan. Sebab bagi saya bukan isu undang-undang yang bermasalah. Tapi manusia mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dia. So kat situ kita kena tengok handle dari sudut mana nak bagi orang jadi dia lebih rasa bertanggungjawab benda yang dia nak buat. Jadi dia tak akan melalui jalan lain macam lari, menyembunyikan macam tu. Itulah setakat ni lah saya boleh. Ya, terima kasih Puan Zizul dari bahagian penguasaan JAIS Selangor. JAIS yang handle kes jenayah matrimoni ni. Jadi orang pergi ke sana bukan kerana undang-undang di sini ketat, tapi dia tak mau berhadapan dengan kalaulah yang poligami itu nak berpoligami, mungkin dia tak sanggup berhadapan dengan isteri ataupun isteri-isteri sedia ada. Kemudian kalau yang bujang, wanita bujang, dia perlu pergi ke luar ataupun cari kahwin sedikit, kena wali mungkin tidak menyetujui. Prosesnya ada, undang-undang ada, tapi manusia memilih jalan untuk tidak mau mengikuti undang-undang. Okey, rakan-rakan yang lain, siapa nak komen? Siapa nak masuk dulu? Silakan. Silakan. Kongsi pengalaman tuan-tuan, puan-puan. Nanti kita cari jalan, kita propose, ini dia Prof. Mahmud akan daripada perbincangan ini dia akan buat kesimpulan, dia akan bawa kepada pihak-pihak berkenaan. Sebab bila kita bincang di sini bukan sekadar untuk disiarkan di YouTube, recorded dan sebagainya, tapi ada benda yang akan dibawa ke tempat-tempat berkenaan untuk pembetulan. Tapi pembawaan itu dibawa secara yang bukan resolusi ya. Dia akan buat pertemuan khusus dengan pihak-pihak bertanggungjawab. Bagaimana pandangan daripada dialog negara Malaysia yang diadakan di atas tajuk-tajuk tertentu. Okey rakan-rakan, saya jemput, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. V2026 apakah dari Kuantan? Ya, saya Zunaidin. Okey, Zunaidin. Ya, dari Pertubuhan Pendidikan Jamiah Darul Huda. Okey, silakan. Okey, apa yang saya nak beri pandangan, saya melihat tentang sistem perundangan di Malaysia ni, dia perlu memberikan kemudahan agar tidak terlampau merumitkan pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga, sama ada berpoligami ataupun sebagainya.
Maknanya apa yang kita lihat sekarang ni, kena institusi perundangan tu perlu dipermudahkan, bukan maksud saya mudah sangat, maknanya supaya jangan terlampau birokrasi sangat sebagaimana sekarang lah. Saya bawa contoh poligami di Malaysia, orang tak ramai. Kalau tengok statistik daripada JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, tak sampai pun tidak sampai 11,000 orang pasangan berpoligami 2022. Tetapi dia punya nak minta tanda tangan isteri, nak minta isteri pertama naik, nak minta apa nama bakal mertua naik di mahkamah, ibu bapa naik mahkamah, sanak saudara macam ni sangat merumitkan, terutamanya di Selangor. Saya bukan nak condemn Selangor, tapi nak penambahbaikan saja. Jangan jadikan benda ini menjadikan terlampau menyusah pada pasangan-pasangan yang ingin berpoligami. Penambahbaikan. Itu saja pandangan saya. Jadi yang pelaksana penguatkuasa dia ikut atas arahan. Dia pelaksana. Cuma yang masalah sekarang ialah pelaksana yang atas tu, yang buat keputusan tu, menyebabkan benda yang senang jadi terlampau rumit. Jadi pentingnya kita ni proaktif, kena, dan saya syorkan lagi ialah satu, kena buat modul untuk pasangan yang ingin berpoligami, jabatan agama ni kena panggil mereka yang nak poligami, buat dipanggil sesi macam kita buat pra-perkahwinan tu untuk pra-poligami itu, supaya lelaki tu tahu tanggungjawab dia selepas poligami. Maknanya sekarang ni kita ada pra-perkahwinan, tetapi modul untuk poligami tidak ada. Melainkan satu je ada setakat yang saya tengok, ialah Jabatan Agama Islam Perak yang ada modul untuk poligami. Negeri-negeri lain tak ada. Cakap maaf lah kalau saya silap, tapi saya tengok ni dalam portal dan saya tengok dalam surat khabar modul poligami untuk Jabatan Agama Islam di Perak. Di tempat lain wallahualam. Kalau saya silap, saya mohon maaf lah. Cakap ni saya itu saja makluman untuk saya daripada Kuantan. Mudah-mudahan dipertimbangkan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Dr. Zainuddin dari Kuantan ya. Ada dua benda yang ditimbulkan, iaitu undang-undang perlu tidak disukarkan. Maknanya undang-undang yang ada sekarang ini adalah undang-undang yang digubal sebelum tahun 2000, yang Majlis Raja-Raja telah memperkenankan penyeragaman tahun 2000, dan sehingga itu undang-undang itu belum ada pindaan, khususnya berhubung dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Zainuddin tadilah. Apakah perlu revisit setelah dia berusia berapa? Sekarang 22, mana 22 tahun. Apakah perlu revisit dilihat semula undang-undang itu untuk dinilai semula. Kemudian yang keduanya, Dr. Zainuddin cadangkan modul khusus yang telah ada di negeri-negeri tertentu, tetapi majoritinya belum ada. Apakah ini dua cadangan yang perlu dipertimbangkan? Beliau mencadangkan supaya cadangan ini dipertimbangkan oleh pihak-pihak berkenaan. Siapa nak respon ataupun nak bagi kemukakan pengalaman atau pandangan, silakan. Silakan. Boleh terus saja bersuara. Siapa yang nak masuk saja. Ini Tuan Azam, macam sudah on audio. Halo, ya silakan. Yang on audio, Tuan Azam, apakah ini KP IKIM ataupun Azam lain? Saya lihat Ketua Penguatkuasa Agama Kelantan, Tuan Fazuli. Ya Tuan. Ya, silakan. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat.
Macam mana, banyakkah kes pendewaan kes kesalahan matrimoni di Kelantan? Ya. Saya nak jawab pun ada sahabat-sahabat daripada Jabatan Kehakiman dalam ni. Sepatutnya dia orang nak jawab ni. Cuma pandangan saya, Tuan. Ya, silakan. Kes yang melibatkan poligami, dia sampai bila pun tak sudahan. Sebab kita nak salahkan segi undang-undang, sebab rasanya paling simple untuk permohonan dan semuanya rasanya dah ada kemudahan. Yeah. Cuma sebagaimana yang disebut oleh Puan Mat tadi, saya setuju. Dia masalah segi undang-undang, tidak ada masalah sedikit. Bahkan undang-undang itu bertujuan untuk menjaga maslahat. Cumanya hati kita manusia ni, selagi mana dia rasa ada perasaan sesuatu yang tidak baik, dan sebab dia melarikan diri kahwin Thailand. Sayanya isu ini sampai bila-bila tak akan selesai. Cumanya kita sebagai penjawat awam di mana-mana jabatan sekalipun, undang-undang tu tetap ada untuk saya. Itulah masalahnya, untuk selesaiannya ialah itulah atas hati masing-masing. Bagi saya, segi undang-undang yang ada, peraturan yang dibuat adalah dah sebaiknya bagi saya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Dah comel dah undang-undang itu? Ya, Tuan. Mana yang perlu dicomelkan ialah mereka yang ingin melakukan pernikahan supaya faham dan patuhi undang-undang itu. Mungkin timbul sebab undang-undang ni tak semua orang boleh faham. Mana kalau kita nak pergi ke mahkamah, mesti ada peguam, ada kaunselornya. Mungkin di sudut itu kot yang kita perlu perbanyakkan agensi-agensi resmi yang boleh menunjuk jalan bagaimana yang sepatut dan sebetulnya. Pihak-pihak yang nak berkahwin itu tak perlulah nak melompat pagar pergi ke seberang ataupun cari sindiket di dalam negara ini, dan ada cara betul yang boleh dipatuhi, yang boleh diikuti dengan mudah. Okey, sila respon. Siapa lagi? Tuan. Ya, silakan Puan Zizul. Saya nak respon tadi dari segi katakan kita buat sebab kita nak baik pulih orang yang nak langgar peraturan ni, nak poligami tu dengan bagi khusus ke apa tu kan. Kita nak bagi khusus dululah kan, contohnya nak sebelum, tapi sebenarnya dia tidak semudah, modul kita boleh buat, tapi dia tak semudah kita nak panggil crowd tu untuk datang untuk mendengar, sebab orang yang nak berpoligami, tak semua orang dia nak mengakui diri dia nak berpoligami, dia akan berpoligami. Untuk dia bagi data dia dan dia hadir kumpul ramai, oh semua orang ni adalah orang poligami untuk dengar kita punya. Saya tak tahulah bagaimana Perak laksana kan. Kalau Perak dah boleh laksana dalam panggil ramai orang yang dah berapa orang yang dia boleh khususkan tu, mungkin Perak boleh sharekan lah caranya supaya tempat lain boleh tengok macam mana cara dia buat kan. Tapi kalau ikutkan kita buat khusus untuk orang yang bercerai nak baik pulih balik pun, kita dah tahu dah siapa yang cerai pernah rujuk dan kita tak nak dia bercerai lagi pun, kita nak panggil dia untuk bagi khusus free di hotel pun kita tak semudah itu untuk kita boleh panggil kan. Sebab kadang-kadang kenapa kita guna kuasa mahkamah untuk kes poligami macam ni. Saya lah pengalaman kan, biar saya penguatkuasa, kita guna surat penguatkuasa untuk panggil orang untuk kes gangguan pihak ketiga contohnya kan. Tak semudah itu orang nak patuh pada kita, Jabatan Agama Islam nak datang, dia boleh je tak panggil. Bila mahkamah ada sepina kan, ada ni mungkin untuk bagi keterangan senang untuk dipanggil, orang lebih hormat, orang lebih bagi keterangan yang lebih jelas, lebih ada prosedurnya kan.
Kat situ. Jadi untuk modul kita boleh buat, tapi kita nak tahu masyarakat sekarang willing tak bila dia, sebab ada dia rasa dia poligami, dia mampu, dia tahu dia boleh, dia tahu dia bukan boleh diajar. Yang tu saya mungkin sangat tak betul, tak tahulah istilah saya guna tepat ke tak, tapi setakat yang kita jumpa, yang kita, sebab dia dah berpoligami, datangan kita nak kena denda kerana dah pergi nikah siam, dah berpoligami. Setakat yang kita ambil statement dia, kita berhadapan dengan dia macam mana dia keterangan daripada kita, memang rata-ratanya bukan isu. Dia tak pernah, sebab tu saya macam saya nak tekankan lagi, bukan isu undang-undang yang susah sekarang ni. Sebab kalau kata susah, buatlah kajian tang mana yang susah. Tang nak isi borang permohonan ke? Tang nak panggil keterangan? Kalau nak panggil keterangan, dia bukan isu undang-undang tu. Sebab once ada bantahan, bukan ada bantahan, ada isu yang mahkamah perlu pihak-pihak buktikan kemampuan, perlu panggil keterangan kan? So dalam keterangan itulah proses yang lambat. Saya pernah bersemalah dengan hakim, ada hakim yang luluskan permohonan poligami. Dia kata yang lulus kebanyakannya, yang mohon kebanyakannya lulus, yang tak ada masalah lah kan. Yang biasa yang ada isu yang panjang, nak mahkamah lama, isu kerjasama pihak-pihak juga kan. Terus kat situ, kalau macam pihak tu dia punya dapat menunjukkan dia orang yang telus, yang boleh mampu poligami dengan harmoninya poligami, dia takkan ada bantahan. Takkan ada bantahan sangat kan. Kat situlah saya masih lagi nak menekan yang dari segi undang-undang ni, kalau nak dibaiki mungkin teknikal dari segi mohon sekali satu dokumentasi itu tak banyak, macam tu je. Tapi dari segi saya buka ni sekarang ni, saya depan saya nak menolong keluarga Islam Selangor Seksyen 23. Still butiran-butiran yang dimasukkan tu, semua yang kena hadir tu semua dari segi nak keterangan tu kan, keterangan. So tak ada apa. Sebab saya nak tahu juga kalau dapat kajian yang mana yang sukar. Sebab kebanyakan yang sukar adalah bila isu isteri tahu dan isteri bantah. Ada bantahan dalam proceeding. Yang tu susah. Saya tak tahulah kok ada orang boleh share, ada susah selain pada isu tu. Itulah kan. Terima kasih Puan Azizul. Ada siapa boleh respon pertanyaan Puan Azizul Nasiha? Di mana yang kata ketatnya, di mana yang kata susahnya? Boleh? Rakan-rakan daripada Mahkamah Syariah Kelantan. Tuan Zahari. Tuan Zahari boleh? Tuan Subaini? Ada siapa nak respon? Okey, kita pergi kepada apa yang Puan Zizul sebut tadi. Undang-undang okey, prosesnya pun okey. Tapi masyarakat yang berada dalam kelompok itulah yang seperti tidak okey. Di antaranya mereka yang khususnya poligami lah, mungkin tidak bersedia untuk berhadapan dengan proses undang-undang itu. Nak dedahkan, kemudian si isteri sedia ada nak naik ke mahkamah juga. Merasakan dalam masyarakat kita poligami ini macam ada something wrong lah. Maknanya kalau didedahkan, malu dia orang. Selalunya orang akan berkata bila lelaki mohon poligami, lelakinya quote unquote tak ada cacat celah. Yang cacat celahnya isteri atau isteri dia ada. Itu anggapan, itu persepsi. Dan persepsi ini dalam satu kumpulan, persepsi itu tidak wujud. Quote unquote juga. Kerana mereka mengatakan ini menyerahkan payung emas. Mereka memberi payung emas kepada rakan-rakan sekaum, sejenis mereka. Dalam komuniti itu tak ada masalah. Tapi dalam komuniti biasa ini, orang melihat bila poligami itu ada something lah, something. Okey, ada siapa yang nak respon, nak komen? Mana masyarakat perlu diubah. Masyarakat perlu dibentuk bahawa poligami itu bukanlah sesuatu yang tak elok,
bukan sesuatu yang ada color hitam. Okey, silakan siapa nak respon? Puan Azizul. Ya, saya. Ya, Puan Zizul, mana kita bercakap berdua. Macam mana kita nak bentuk masyarakat, nak bawa ke dalam masyarakat kita, masyarakat Muslim di Malaysia ini untuk melihat poligami itu bukanlah buruk. Bukan buruk. Dan kalaulah kata ada kes-kes poligami yang menyebabkan nak kahwin tidak ikut undang-undang ataupun perkahwinan yang mengikut undang-undang atau tak ikut undang-undang telah menyebabkan masalah macam-macam berlaku sehingga orang melihat berpoligami itu suatu yang tidak indah. Ada cadangan untuk kita perbetulkan masyarakat. Mana persepsi masyarakat itu boleh diubah dengan memperbetulkannya, dan gerakan pembetulan ini perlu dilakukan oleh pelbagai pihak. Okey, silakan. Dia kan pembetulan ni tak tahulah, saya peribadi dia sebab nak dibetulkan tu sebab rata-rata orang melihat contoh-contoh poligami yang tak bagus tu banyak. Jadi macam mana kita nak betulkan sedangkan di sekeliling dia orang berhadapan dengan suami-suami yang berpoligami yang tidak berapa bagus, kan? Sebab saya rasa model nak betulkan apa saja sekalipun, bukan poligami sekalipun, anak-anak yang kita nak cegah daripada kahwin lari, kan? Kita kena tunjukkan model lelaki yang bagaimana, lelaki yang bagus untuk menjadi suami yang bagus, kan? Dia bukan isu poligami tu, sebab kalau dia seorang isteri, dia suami yang bagus, dah okey dah rumah tangga tu. Kalau dia seorang suami yang bagus, empat isteri, perkahwinan tu akan jadi bagus. Tapi kalau dia seorang isteri pun tapi dia bukan suami yang bagus, dia tak bagus juga perkahwinan tu, kan? Dan mungkin akan berlaku juga pelanggaran cerai luar mahkamah dan isu undang-undang lain, kan? Cerai luar mahkamah isu undang-undang juga, walaupun isu bukan isu poligami, kan? So dia isu kita nak kena, bukan saya tak nak kata yang nak diromodelkan poligami itu macam mana poligami yang bagus. Dia mesti disebut tentang bagaimana menjadi suami yang bagus lah sebenarnya, kan? Isu dia seorang pemimpin yang bagus, suami yang bagus, rumah tangga yang ada pemimpin dan suami yang bagus akan jadi rumah tangga yang harmoni. Tak kira lah isi berapa pun dia akan jadi harmoni bila suaminya yang bagus, kan? Macam tu lah saya nampak lah. Bukanlah kita nak highlightkan satu kan beramai-ramai menceritakan poligami. Boleh lah nak buat benda tu, tapi dia bukan isu. Sebab ada yang kita tengok role model yang berpoligami bagus bukan kerana isu poligami tu, kerana isu suaminya bagus. Tak tahu lah, yang saya punya pandangannya lah. So dia still kembali kepada macam mana nak mendidik seorang pemimpin dalam keluarga dan seterusnya, kan, negara. Apa ni Puan Azizul, Puan Zizul. Okey, rakan-rakan semua, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah kahwin siam antara hukum, undang-undang dan amalan. Apa penyelesaiannya? Puan Zizul, kita dah apa ni, Puan Zizul dah sebut bahawanya okey, nak mendidik masyarakat untuk menerima. Salah satunya ialah dengan teladan oleh pasangan yang berpoligami, khususnya suami. Bagaimana dia membentuk keluarga dia jadi indah, aman, bahagia. Dan daripada situ dia akan menjadi buah mulut tentang bagusnya, bukan buah mulut tentang tak bagusnya. Begitu, kan? Okey, kita dalam membentuk keluarga ini, kalau kita tengok enactment undang-undang keluarga Islam, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Kemudian kita tengok juga modul pra-perkahwinan. Semuanya telah menuju ke arah itu, ke arah membentuk keluarga yang bakal dibangunkan dengan cara yang sebetulnya. Dan saya percaya maklumat tentang undang-undang itu, maklumat tentang perkahwinan itu di segi hukum syaraknya, maklumat tentang tanggungjawab itu
telah disampaikan, telah ada di mana-mana, even di sekolah pun diajar benda itu. Soalnya kenapa masih lagi masyarakat cuba mengelak mereka yang nak kahwin itu, nak kahwin poligami atau nak kahwin bukan poligami, mau cari jalan yang tidak mengikut undang. Dan kalau ada rakan-rakan yang telah melaluinya pengalaman sendiri, ada dalam Zoom ini, kalau dapat kongsikan, mungkin kita dapat satu input baru yang boleh kita jadikan point untuk kita cadangkan pembetulannya di mana-mana tempat nanti. Dalam perbincangan awal ni saya nampak macam Dr. Zainuddin ni macam dia ada pengalaman berhadapan dengan situasi sehingga dia mencadangkan dua perkara tadi. Boleh Tuan Dr. Zainuddin share sekali lagi kalau ada pengalaman yang telah dilalui contohnya ataupun dilalui oleh kawan-kawan yang mendapatkan nasihat daripada Dr. Zainuddin. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya nak beritahu satu fakta yang statistik yang telah dikeluarkan di antara statistik di antara 10 negara yang mana wanita ataupun isteri yang curang di dunia. Malaysia adalah negara yang teratas kecurangan isteri pada suami. Ini fakta yang telah dikeluarkan dan kita pun tahu fakta ni. Cuma bukan kesalahan poligami itu pada suami sebagaimana yang Puan Zizo cakap tadi. Isteri perempuan juga ataupun isteri juga main peranan dalam rumah tangga. Jadi saya nak maklum, saya masih lagi baru dalam bidang poligami ni, masih baru. Baru melebihi 20 tahun. Masya-Allah. Okey, masih baru lagi. Jadi saya nak berpandangan bahawa saya maklum dan saya buat kajian secara terperinci tentang poligami ini. Sebenarnya poligami yang sebenarnya adalah matlamat dia adalah untuk pembelaan kepada kaum wanita. Itu matlamat dia. Bukan sebagaimana yang kita tahu adalah untuk lelaki untuk menambahkan keperluan seks dia, bukan. Dan apa yang saya nak maklum ni supaya masyarakat kita faham, terutamanya kaum wanita, bahawa proses poligami ini adalah untuk menambah baikan para wanita khususnya di Malaysia ini yang dalam keadaan yang memerlukan pembelaan dari sudut keagamaan, dari sudut ketakwaan dan sebagainya. Jadi itu mukadimah lah. Adapun soalan daripada Yang Mulia Ustaz Zakaria tu saya tak jelas tadi. Saya minta maaf. Apa soalan tadi? Sebab saya tengah memandu. Okey, begini. Pengalaman yang dilalui itu yang kata ada dua cadangan tadi, mengatakan undang-undang perlu dipermudahkan dan yang kedua perlu ada kursus pemahaman kepada pasangan yang nak berpoligami itu. Kenapa boleh timbul cadangan itu? Apakah kerana ada maklumat daripada rakan-rakan menyampaikan kepada doktor untuk memudahkan pengurusan poligami? Itu soalan saya. Okey. Alhamdulillah, ini soalan ni alhamdulillah sangat bagus. Jadi daripada rakan-rakan saya yang berpoligami, iaitu mereka mendapati bahawa proses mahkamah syariah ini perlu penambahbaikan. Ini pandangan kami lah daripada mereka, hasil daripada perbincangan kami dalam grup WhatsApp
dalam jumpa secara bersemuka. Contohnya mereka ini merumitkan tentang poligami, terutamanya membabitkan hukuman penjara, dan apabila membabitkan hukuman penjara dengan melakukan perkahwinan di Thailand, menjejaskan dia punya karier mereka ataupun kerjaya mereka ataupun kerja mereka lah. Ini pandangan saya lah. Jadi saya minta sangat dengan pihak-pihak yang berautoriti agar mereka ini bertimbang rasa lah tentang khususnya yang berkaitan tentang hukuman-hukuman yang perlu dinilai semula lah, khususnya Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia. Dan saya beritahu ni pun supaya untuk yang akan datang lah, mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah beri taufik hidayah supaya permudahkan dan jangan persusahkan benda yang baik, iaitu melakukan kebaikan. Saya maklumkan sekali lagi, poligami ini ialah merupakan salah satu keharusan dan bukan kewajipan pun, bukan wajib. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang. Jadi mereka yang nak ambil tanggungjawab tu, mereka tahu bahawa tanggungjawab mereka itu ialah untuk menambah baikan kaum-kaum wanita supaya mereka ini dalam keadaan terjaga sebagaimana yang mulia Rasulullah SAW laksanakan dan juga para sahabat. Itu yang sekian dimaklumkan, insya-Allah. Mudah-mudahan membuka mata hati mereka-mereka berautoriti untuk menambah baik sistem di Malaysia ini, insya-Allah. Minta maaf yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu satu harapan satu harapan yang perlukan solusi. Dr. Zainuddin ni dia mengalami sendiri dan dengan serta kawan-kawan juga. Saya lihat Tuan Muhammad Anwan daripada Pejabat LA Kelantan berada di layar ini. Saya nak minta Tuan Muhammad Anwan tolong respon berdasarkan perbincangan yang telah bermula sejak tadi. Tuan Anwan. Betul kan? Rakan-rakan dari Kelantan. Tolong sahkan, betul kan Muhammad Anwan Abdul Muttalib ini? Kawan kita di Pejabat LA Kelantan? Bukan tuan, di Jabatan Kehakiman tuan. Oh, Jabatan Kehakiman, sorry. Boleh respon, ada beberapa orang, ada 4 orang daripada Jabatan Kehakiman. Share, ini bukan keputusan, ini bukan hukum. Tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan isu yang kita timbulkan tadi, yang ditimbulkan oleh rakan-rakan. Boleh tolong respon. Tuan Zahari? Tuan Zahari? Siapa nak respon? Mau Tuan Fazli juga respon. Fazli, Tuan Puan Zizul. Mana lagi ya? Tuan Zainul. Apa kata mereka yang didakwa terhadap didakwa kerana kesalahan berkahwin tidak menurut undang-undang? Apa alasan, apa hujah mereka di mahkamah? Ataupun semua tidak berhujah dan mengaku salah saja untuk membolehkan dihukum dan pernikahan itu didaftarkan? Ada respon? Tuan-tuan, puan-puan, kita membincangkan
Tajuk dia kahwin siam antara hukum, undang-undang dan amalan. Bagaimana amalan yang ada di negara kita ni berhubung dengan kahwin siam ni? Sindikatnya, kalau okey, katalah kahwin di Kuala Lumpur, dan sebab ada kes yang perkahwinan berlaku di Kuala Lumpur, tapi sedia nikahnya dikeluarkan oleh Thailand atau tempat-tempat lain. Bagaimana amalan itu, apakah berleluasa ataupun masih dalam kawalan ataupun meningkat dan perlukan kepada kawalan segera. Kalau kawalan segera, bagaimana hendak dilakukan? Rakan puak kuasa agama, rakan-rakan daripada yang perkahwinan, perceraian dan rujuk ini, pejabat PPR ataupun pejabat NCR, bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu? Silakan. Dan saya percaya, saya difahamkan Kuala Lumpur dia adalah di antara tempat yang menjadi gelanggang kumpulan sindiket pernikahan berlawanan undang-undang ini. Nikah di Kuala Lumpur dia sejak keluar dari Thailand. Siapa nak respon? Ada rakan-rakan dari Jawi? Puak kuasa Jawi? Ada ke? Anda nak respon? Tuan Rizal. Tuan Rizal ada tulis tadi, ada dalam chatting. Tuan. Ya, Puan Rizal ya. Ada, saya nak melontarkan satu isu lah. Dia bukan satu dari segi, tak apalah, tadi isu poligami tu kan. Cuma kalau dari segi bujang yang kahwin lari kan, rata-ratanya dia satu lagi isu berkahwin dengan warga asing. Okey, kahwin dengan warga asing ya. Maknanya wanita lah khususnya. Tak kira wanita atau lelaki, okay. Tapi bila isu dokumentasi pasangan tu menyebabkan lagi mudah untuk dia orang kahwin di Thailand. Sebab Thailand kalau dia tak guna pasport, dia boleh guna jalan tikus kan. Okay. Jadi rata-rata yang antara yang kahwin, yang kalau melibatkan bujang duda janda lah kan, dia isu dokumen lah bila ramai berkahwin dengan warga asing. So kat situ saya tak pasti, mungkin perlu dilihat dari segi, sebab bila permohonan berkahwin biasa ni memang kita nak sahkan, kita perlu satu dokumen yang sah dari negara pasangan kan, atau kebenaran berkahwin. So isu-isu itulah yang menyebabkan susah nak dapat, nak pergi mohon, nak balik semula, nak datang balik, costing kan. Menyebabkan Thailand dan datang buat sah nanti buat pesan dapatlah hasil nikah. Itu dari segi tu. Dari segi satu lagi saya nak bawakan untuk melihat senangnya bila dah langgar undang-undang untuk dapat hasil nikah. Satu lagi point lah, mungkin boleh dibincangkan lah, sebab dia jadi orang beragama, tak apa nikah Thailand nanti balik senang je. Berapa denda dia Puan Zizul? Sekarang dah banyak Tuan Zainal mungkin boleh respon kot. Tu Tuan KPS saya lah kan, Tuan Pendakwa Syarikat Selangor. Ada satu file saya tengok dah mencecah 35,000 sekarang. Sebab dia melibatkan ramai, bersubhat dengan banyak kan. Banyak kita maksimum kan kalau ramai. Yang tu saya tak payah, sebab memang dalam undang-undang kata 1,000, tapi bila dia ramai dan dia boleh sebab dengan banyak kesalahan lewat daftar semua tu, dia jadi banyak lah. Tapi itu mengikut kes lah, tengok situasi kes lah. Saya tak boleh kata macam ni kan. Dari segi itulah, dari segi yang satu tadi lah, dari segi apa yang saya nak cakap, bila lalu tu dia macam, memanglah orang sekarang, saya tak tahu lah impact bila lately hukuman tu dah jadi maksimum, mungkin dia impact dia lambat sikit lah orang nak tahu kan.
yang saya nampak yang ni yang biasanya yang jadi isu mudahnya bila dah langgar undang-undang, mudahnya untuk dapat hak undang-undang. Mungkin satu persoalan boleh buatlah tajuk kod untuk dibincangkan. Mudah langgar undang-undang dan mudah untuk dapat hak undang-undang balik. Sebab mungkin dia adalah satu kesalahan maintenance je kan. Tapi sejauh mana undang-undang dulu ditetapkan untuk mendidik, menjaga hak maslahah wanita, maslahah keluarga, hasrat undang-undang tu dibuat begitu dulu kan. Kat situ kena tengok balik dan adakah hasrat tu tercapai sekarang ataupun benda tu dah tak diendahkan. Dah tak diendahkan, janji aku settle. Hal kemudian tu kemudian. Macam tu kan. So kat situ mungkin boleh diutarakan untuk dibincangkan di mana-mana dari segi mudahnya. Saya pernah bila memikirkan tentang mudahnya adalah saya mencadang secara tak rasminya tentang alasan pergi nikah Thailand adalah tak nak isteri tahu. Memang kena akui benda tu sebenarnya isu tak nak isteri tahu. Isu susah tu susah kerana bila naik mahkamah isteri akan tahu. Saya rasa tu kena ramai pihak kena sedar dengan alasan tu yang sebenarnya. Bila naik undang-undang, kenapa disalahkan undang-undang? Sebab isteri akan tahu, kat situ akan menyusahkan kan. Okey, satu yang tu tak naklah panjang yang tu. Cuma dari segi apa saya dah lupa nak cakap tadi. Dari segi impact saya pernah tak cadangkan dari segi ni, dari segi apa kata ketika pengesahan perkahwinan yang berpoligami dipanggil isteri. Kalau benda tu kata bukan isu sangat tentang isteri tahu, tapi kerana undang-undang sebenarnya. And then masa pengesahan nikah kita panggil untuk isteri pertama hadir untuk pengesahan dia punya alibi mana statin dia. Isu apalah, mungkin kadang bila bincang undang-undang macam tak kena sangat permohonan pihak lain, nak panggil pihak lain. Tapi adalah tercetus idea tentang kalau bukan isu undang-undang, tak takut, tak ada isu isteri pertama, tak apalah time pengesahan perkahwinan dipanggilkan isteri pertama. Kan, sebab benda tu dia perlu kepada keadilan. Bila dah berpoligami, isteri kena tahu juga macam mana pun. So kita berhadapan dengan isteri datang bila suami dah meninggal, rupanya nikah tak sah, tak dapat hak. Kan, kita berhadapan dengan orang datang menangis dengan kita, suami dah meninggal, COVID, rupanya poligami macam tu kan. So dia berbaliklah kepada isu maslahah macam mana yang kemudian anak dah ada sebenarnya kan. Lain meninggalnya muncul ramainya saudara-saudara yang mendatang kan. Kat situ. So ada beberapa soalan lah saya nontonkan tadi. Isu dokumentasi, isu mudah sangat ke bila dah langgar undang-undang tu. Mungkin boleh dibincangkan lah. Ya. Terima kasih Puan Zizul. Boleh saya panggil Puan Zizul ke? Betul ke Zizul Nasiah? Singkatannya apa? Betul. Puan Zizul betul. Bolehlah, boleh je. Boleh je Okey, ini cerita yang menarik. Perkahwinan dengan pasangan warga asing. Di Malaysia ni warga asing Muslim majoriti yang duduk di sini daripada Bangladesh, daripada Indonesia dan segala tempat lagi. Lazimnya warga negara asing lelaki dan warga tempatan wanita. Dan banyak kes juga berlaku di Sabah apabila perkahwinan itu tidak boleh dikendalikan kerana tidak mencukupi dokumentasi. Sudah tentulah proses menurut undang-undang tidak boleh dilakukan. Selalunya orang yang nak berkahwin ini dia bila dia dah hendak itu, keinginan dan kehendak itu tidak boleh disekat dan tidak boleh dilambatkan. Dan waktu itulah macam hujah hukum syarak pun memang terpancul dengan mudah, yasiru wala tu'asiru dan macam-macam lagi lah. Kalaulah macam pihak kita, pihak bertanggungjawab bagi nikah cerai, jurunikah pun tak boleh buat, sebab kalau dia melakukan perkahwinan yang tidak menepati macam deferment tak lengkap itu, dia pun juga boleh diambil tindakan. Jadi jalan terbaiknya untuk membolehkan pernikahan itu dilaksanakan ialah dengan kahwin di tempat yang
kita kata quote unquote illegal lah quote, yang tidak dibenarkan, sama ada di tempatan ini ataupun di luar negara. Itu satu poin yang perlu dilihat semula. Apakah sekatan dokumentasi itu menjadi penyebab kepada orang berkahwin tidak menurut undang-undang, ataupun kalau itulah menjadi puncanya, tidak bolehkah kita cuba ubah suai sekadar mana tidak menyebabkan ada implikasi kepada pasangan yang berkahwin itu untuk kita permudahkan. Kemudian yang kedua, isu kedua yang ditimbulkan oleh Puan Zizul sangat menarik. Sebab ada pihak yang sampaikan kepada saya, seluruhnya pihak isteri lah. Pihak isteri beritahu suami dia sudah kahwin illegal. Kahwinnya mudah saja, tidak pergi ke Thailand, tetapi dilangsungkan oleh bapa wanita akad nikah berlawanan undang-undang. Dan mudah sangat untuk pergi selesaikan, legalizekan dia. Serah diri, didakwa, dihukum, dan hukumannya bukan besar sangat kan, hukumannya RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Tetapi ialah lazim yang kita temui, ini masalah nikah ni kesalahannya bukanlah kesalahan seperti merompak mencuri, cuma tidak mematuhi undang-undang, dan jika perkahwinan itu sah, ialah hukuman yang dijatuhkan, ialah kalau 1,000 pun bukanlah berat sangat, apatah lagi kalau di bawah 1,000. Ini persoalan yang perlukan jawapan, solusinya. Bagaimana? Apakah menaikkan denda denda itu ditinggikan boleh menyekat perkahwinan berlawanan undang-undang atau bagaimana? Ini boleh teruskan perbincangan. Silakan, siapa nak respon? Silakan. 2 poin yang menarik. Para pendakwa, pegawai pendakwa dan pengarah Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor, Tuan Zainal. Ketua Pendakwa Syar'i Kelantan, Ketua Penguatkuasa Kelantan, Tuan Fadili. Letih kita pergi nak tangkap, kita bawa ke pendakwaan, dendanya 300, 400. Letih tak balik modal. Ada nak komen? Tuan, Ya. pandangan saya. Denda tinggi macam mana sekalipun dia tidak akan mengurangkan kes kahwin di Thailand lah. Okey. Kalau kita tengok kepada isu sebenarnya perkahwinan di Thailand ni, dia banyak sebab lah. Antaranya pengaruh daripada mana-mana pihak lah. Contohnya kalau kahwin di mana orang bujang tu kahwin di Thailand, maknanya pengaruhnya mungkin pengaruh daripada pasangan dia lelaki, pujuk rayu, dan juga mungkin juga kerana kehebatan lelaki, contohnya lelaki Bangla ke, mungkin juga, ataupun adanya yang keduanya saya tengok kepada peranan orang ketiga ni mempengaruhi kepada pasangan yang nak berkahwin di Thailand. Dan juga kemungkinan juga yang ketiganya bagi saya pengaruh sebab kahwin di Thailand adalah kerana nak cari jalan mudah. Tu. Maknanya pengaruh-pengaruh ni lah yang menyebabkan ramai di kalangan warga kita ni kahwin di Thailand sebab nak mengambil mudah. Bagi saya walau tinggi ataupun dendanya terlalu banyak sekalipun, sebabnya kebanyakannya kalau denda tinggi dia tidak akan daftar sampai bila-bila. Masalah tak selesai. Kalau didaftar pun kemungkinan si lelaki ni atau perempuan ni banyak duit boleh daftar. Maknanya sesat perkara nak menyelesaikan kahwin Thailand tak selesai juga. Bagi saya lah, pandangan saya, penyelesaiannya adalah kita mewajibkan mana-mana pasangan yang berkahwin di Thailand ni perlu attend ataupun
perlu hadir kursus yang wajib yang ditetapkan oleh kerajaan. Maknanya situ dia akan melihat itulah. Maknanya dia perlu menghadirkan diri untuk kursus tadi. Kalau denda ni rasanya siapa-siapa boleh bayar kalau ada duit. Ataupun kalau tak ada duit langsung dia berlaku pengabaian tadi. Maknanya kalau kita ambil jalan tengah, maknanya dia kalau berlaku mewajibkan pasangan tersebut hadir satu kursus atau satu seminar yang wajib dia hadir oleh mana-mana pihak yang berkahwin di Thailand. Bagi saya lah tuan. Ya, setakat ini kursus atau seminar tu tak ada. Mana kalau siapa yang berkahwin di kahwin berlawanan undang-undang, dia serah diri, dia penguatkuasaan, kemudian dia didakwa dan dijatuhi hukuman oleh mahkamah, dia bayar denda dan boleh daftar. Selesai ya? Tak ada lagi kursus ke yang perlu dihadiri? Tak ada. Tak ada. Okey, ini satu solusi yang mana kita bukan nak menyekat ataupun nak menghalang perkahwinan itu, tetapi nak merawat masalah yang timbul, yang berpunca implikasi daripada pernikahan yang tidak menurut undang-undang. Maknanya kalau dia pergi hadiri kursus, mana kita ikatkan dia balik bahawa kahwinlah, tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sebetulnya. Dan denda itu bukan jadi penghalang. Iyalah, jangan kata denda. 39B pun orang tidak takut. Itu hukum mati mandatory, orang tidak takut. Apatah lagi kalau kat denda certain amount, orang yang ada duit dia boleh bayar, kan? Itu realiti. Okey, ada cadangan lain lagi dari rakan-rakan lain? Puan Serina, Tuan Amri, ya, Puan Dizul. Nak tambah? Saya nak respon dari segi denda tu. Sebenarnya saya setuju sebenarnya sebab memang dia macam kesan naikkan denda tu bukan sebab dia dah macam-macam mana kena bayar juga kan. Dia akan usaha juga bayar walaupun tak ada duit. Dia akan carilah duit tu. Tapi saya tertarik dari segi yang kursus tu. Sebenarnya memang boleh buat. Cuma dia mesti jadikan kursus tu sebagai satu perintah mahkamah tau. Kalau kita jasa lepas pada tu nak panggil memang atau kita nak tahan sijil kan. Contohlah secara lain. Kursus dulu baru kita bagi sijil nikah kan. Dia boleh bagi orang yang patut, tapi bagi orang yang betul-betul nak segera sijil nikah tu dengan anak nak daftar, benti semua tu, dia kita balik yang akan kena lah. Menghalang dia daripada dapat sedangkan mahkamah perintah daftar dah kan. Lagi cantik sebenarnya kalau kita nak perintahkan kena nak wajibkan kursus tu, mesti ada isu mungkin dipindah undang-undang lah. Mungkin hukuman tu bukan hukuman denda duit lah semata-mata, tapi perlu menghadiri sesi kaunseling ataupun sesi berkaitan pendidikan rumah tangga ke macam tu lah. Itu lagi bagus lah saya rasa. Saya setujulah dengan tadi. Tapi kena secara perintah mahkamah lah mungkin. Maknanya kena masuk dalam undang-undang lah. Maknanya pindaan undang-undang keluarga Islam perlu dilakukan untuk memasukkan bukan denda semata-mata lah, bukan duit semata-mata lah sebagai hukuman. Okey. Nah, tadi Tuan Fadli ada sebut pengaruh. Pengaruh ni pun dia ada, pengaruh ni selalunya dikaitkan dengan sindiket buat tawaran, dan pernah juga kita tengok dia punya template kahwin mudah, package A to Z, package A to Q dengan certain amount-nya, lagi bermulan madu lagi di Thailand, di Songkhla dan sebagainya. Apakah ini juga pada Tuan Fadli, ini juga pengaruh ini juga memudahkan orang? Okey, ada langkah atau tidak kita nak menyekat ini sindiket ini, daripada dia nak dapat duit,
Dia buat promosi untuk duit dia. Tetapi hasil daripada promosi dia itu menyusahkan orang. Menimbulkan implikasi kepada masyarakat Malaysia. Contohnya lah, kalau pernikahan dapat anak, pernikahan tidak didaftarkan, anak tidak boleh didaftarkan, apa akan jadi kepada anak? Kalau sejak nikah tidak ada, salah satu pasangan meninggal, terutamanya kalau si suami lah meninggal, si isteri yang dinikah tanpa ada surat nikah itu tidak dapat klaim apa-apa. Ini implikasi kepada masyarakat. Macam mana langkah untuk menyekat itu, kumpulan yang mempengaruhi itu? Ada cadangan? Rakan-rakan di pengat kuasa lah selalunya yang melihat bagaimana nak menyekat jenayah itu, jenayah matrimoni itu terjadi akibat dorongan daripada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak berkepentingan nak cari duit, nak cari bisnes dan sebagainya. Boleh respon? Tuan Rizal, sudah on apa itu audio? Boleh masuk Tuan Rizal? Oh, boleh ya? Ya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak bagi apa ni pandangan saya. Ya, silakan. Pandangan Kasiam tajuk hari ini. Silakan. Bagi saya, pandangan saya undang-undang ni undang-undang tak patut lah bagi saya. Maksudnya undang-undang keluarga Islam yang menyekat atau menyukarkan tu tak patut? Tak patutlah sebab kita dah ada dah kita punya rukun nikah kita. So kita ikut pada rukun nikah kita itu saya rasa dah cukup lah. Tak perlu kita nak adakan lagi undang-undang yang nak mengekang lagi perkara-perkara tersebut lah. Bagi saya ia menyebabkan kepada satu lagi ekosistem masalah lain pula. Contohnya macam rasuah, salah guna kuasa dan pelbagai lagi lah. Jadi bagi saya undang-undang itu sendiri bagi saya tidak kena pada tempatnya. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Okey, ini satu lontaran yang bagus. Mungkin setengah pihak melihat ini satu yang kasar, tapi pada saya dan pada kita patut menerima lontaran ini sebagai satu cabaran untuk kita melihat balik. Tuan Rizal mengata undang-undang ini tak patut. Undang-undang keluarga Islam berhubung dengan perkahwinan, sama ada perkahwinan biasa atau perkahwinan poligami, tidak patut. Maknanya huraiannya di antaranya tadilah seperti yang disebut tadi, masalah dokumentasi. Kalau berkahwin dengan warga luar perlu dapat izin daripada negara di mana orang itu berada. Dia dah duduk sini, datang pun dengan lorong tikus, macam mana nak balik sana, macam-macam timbul. Begitu juga dalam soal poligami, perlukan bila permohonan dibuat, perlukan isteri atau isteri sedia ada hadir dan pasangan bakal itu juga hadir dan sebagainya untuk didengar di mahkamah. Undang-undang ini pada Tuan Rizal tak wajar kerana dia menyusahkan. Undang-undang itu juga menggalakkan rasuah, menggalakkan penipuan dan sebagainya. Siapa nak respon? Rakan-rakan daripada pihak undang-undang, pihak institusi undang-undang, institusi yang melaksanakan patut respon soalan ini. Boleh rakan-rakan yang berada di institusi pentadbir keadilan ataupun mereka daripada mana-mana pihak lah yang dekat dengan undang-undang, Jabatan Agama, Jabatan Kehakiman, Jabatan peguam-peguam, para peguam yang pengamal undang-undang, ataupun rakan-rakan di universiti yang mengajar undang-undang, yang belajar undang-undang, patut respon. Soalan pandangan Saudara Rizal menarik. Bolehkah kita balik semula kepada tajuk ni? Tajuk ni Datuk Mut bagi tajuk yang sangat cantik, membuka antara hukum seperti apa yang Tuan Rizal sebut tadi.
undang-undang ialah undang-undang keluarga Islam dan yang ketiga adalah amalan. Jadi siapa nak respon? Orang undang-undang, Tuan Zainal. Tuan Zainal, Puan Zizul, Tuan Fazili, Tuan Muhammad Anwan, Tuan Zahari. Siapa lagi? Ini daripada sektor undang-undang. Cuba jelaskan. Kita tak perlu pakai undang-undang tu ataupun kita mudahkan undang-undang tu. Tak perlu ada seperti sekarang. Macam mana? Boleh respon? Yang cakap banyak kali pun tak apa. Yang penting kita ada satu jawapan, ada satu pandangan yang boleh kita ambil untuk kita bawa ke pihak-pihak yang berkaitan. Silakan. Siapa nak respon dulu? Puan Zizul? Boleh respon? Kita tak perlu undang-undang tu perlu dibuang. Ataupun perlu diubah sesuai. Jangan ketat sangat. Boleh? Tak ada nak respon Ini cerita menarik ni. Tuan Rizal, tidak ada yes dan tidak ada no. Macam mana? Tak ada yang respon pula kan bila lontaran itu begini. Tapi bagi saya, pandangan ikhlas saya, kita kena lihat balik undang-undang tu. Undang-undang itu apa pencapaian yang ada? Adakah dia boleh mengekang benda? Kita kena tengok balik. So bila kita buat satu dasar ni, kita nak kena pastikan dasar ini betul-betul proper lah. Jadi kalau dasar ini sebenarnya dia tak boleh menyelesaikan isu sebenar dan dia mendatangkan perkara-perkara yang seperti tadilah jadi sindiket, jadi pada permasalahan yang lain. Jadi apa kelebihan atau kebaikan undang-undang itu? Jadi itu yang bagi saya kita agak kecewa sebenarnya dengan undang-undang yang diadakan semata-mata kononnya untuk menyelesaikan satu masalah, tapi datangnya 2-3 masalah yang lain. Jadi bagi kita itu persoalan yang perlu dijawab dan juga perlu kita lihat semula. Jangan kita tutup mata benda ni. Sebab kita tahu ini realiti, perkara-perkara ini berlaku. Jadi saya perlu respon daripada pengamal undang-undang lah kat sini. Ya. Kita berharap rakan-rakan, pada saya lah yang join di sini, walaupun dia datang daripada institusi tertentu, tetapi pandangan dia adalah pandangan peribadi dia, bukan pandangan institusinya. Oleh kerana itu jangan takutlah, sebab kita tak akan quote ini dari mana, ini dari mana. Ini pandangan dia berdasarkan pengalaman yang dia lalui dan dia inginkan menyuarakan sesuatu. Di Ghazali, Datuk Ghazali atau apa yang sudah on audio, silakan Di Ghazali ni siapa yang on audio? Lain tak apa bagus ya. Tuan Kuza Jusra daripada Kehakiman. Boleh share pengalaman mengendalikan kes yang telah lepas, bukan kes masa atau kes akan datang. Boleh share? Tuan. Ya, Tuan Fazili, silakan. Apa ni, saya nak menjawab pun rasanya bukan berkelayakan lah, tapi sekadar perbincangan lah. Nak respon kepada Jus Riza tadi. Ialah yang pertamanya kita kena faham lah, sesuatu undang-undang tu dibuatkan apa.
kalau undang-undang tu yang dibuat tu adalah berdasar kepada kes-kes perkahwinan, undang-undang keluarga. Kita kena faham bahawa tujuannya adalah untuk nak menjaga maslahah lah. Menjaga maslahah supaya benda tu tidak tersalah ataupun tidak dikatakan sebagai perkahwinan yang tidak sah. Sebabnya kadang-kadang perkahwinan tu bukan semudah yang kita sebut sebagaimana terdapat dalam rukun-rukun, tapi ramai yang menyalahi atau mencanggahi rukun-rukun tadi. Itu sebabnya kita perlu kepada satu undang-undang supaya boleh kita mengengkan benda-benda yang boleh membawa kepada kerosakan tadi. Contohnya sebagaimana perkahwinan bawah umur. Contohnya kalau dibawa diberi ruang yang terlalu luas kepada ialah mana-mana orang, maknanya dia membawa kalaulah tidak menjaga kepada kehendak syariah itu tadi ataupun rukun-rukun tadi, kemungkinan membawa kepada perkahwinan yang tidak sah. Itu perlu pada undang-undang untuk menyekat kepada keterlaluan kebebasan tu. Sehingga hukum syarak pun diabaikan ataupun dikatakan meremehkan perkara-perkara yang wajib. Contohnya nak kahwin perlu kepada izin wali, itu ada wali. Nak kahwin perlu kepada perkara-perkara yang boleh menjaga kemaslahatan si wanita tadi. Ialah banyaklah undang-undang tadi perlu tadi adalah untuk nak mengengkan tadilah kebebasan yang kata yang boleh meruntuhkan undang-undang syariah atau agama Islam itu sendiri. Bagi saya lah tuan. Pandangan. Maknanya kita peraturan tetap perlu. Kerana peraturan itu untuk menjadikan semuanya teratur menurut hukum. Itu kan, itu asasnya itu. Maknanya masih perlu, tetapi mungkin Tuan Fazli juga bersetuju untuk kita revisit, tengok semula. Sebab apa-apa pun ya, undang-undang ni dia ada proses, ada reviewnya, ada revisionnya. Setelah berjalan kepada satu tempoh. Macam saya sebut awal tadi, Undang-Undang Keluarga Islam yang ada hari ini adalah Undang-Undang Seragam yang telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 2000. Dan undang-undang itu digubal berdasarkan situasi pada waktu itu. Dan sekarang dia telah berusia 22 tahun dan mungkin perlukan pembetulan. Okey, kalau kita nak buat pembentulan undang-undang tu, siapa yang patut melihatnya? Tuan-tuan sekalian. Di negeri dia ada Jawatankuasa Undang-Undang, Jawatankuasa Teknikal. Di pusat dulu ada Jawatankuasa Teknikal, tetapi selepas 10 Mac 2022 apabila Majlis Raja-Raja telah memperkenankan peraturan MKI 2022, maknanya di bawah peraturan MKI 2022, di bawah peraturan 7, mana MKI boleh menubuhkan beberapa jawatan kuasa, dan jawatan kuasa yang disebut dalam peraturan 72, jawatan kuasa yang disebut itu ialah jawatan kuasa perundangan syariah kebangsaan yang menggantikan jawatan kuasa teknikal itu. Mana di peringkat MKI sudah ada dan akan ada jawatan kuasa perundangan syariah kebangsaan. Jawatan kuasa itulah yang patut melihatnya. Tetapi jawatan kuasa itu dia boleh bergerak sendiri atas arahan ahli MKI, dan ahli MKI ini dianggotai oleh wakil oleh semua negeri, 13 negeri dan 1 wilayah, 14 orang, dan kemudian dia ada 6 orang ahli yang dilantik. Mana usul itu boleh dibuat oleh MKI sendiri, dan usul untuk pindaan sesuatu undang-undang atau apa-apa yang berkaitan dengan pengurusan haluan Islam boleh diangkat daripada negeri melalui Majlis Agama, melalui tuanku raja pemerintah.
di negeri-negeri berkenaan. Ini prosesnya. Ada rakan-rakan yang di sini nak bagi respon tentang kalau kita nak rombak ataupun nak revisit undang-undang ni, ataupun telah ada usul untuk revisit sebab undang-undang yang ada sekarang seperti yang saya sebut berusia 22 tahun. Mana sesuai sangat untuk kita review. Silakan. Tuan Fazuli, Puan Zizul, Tuan Zainur, Tuan Haji Azmi. Silakan. Kita ada masa setengah jam lagi. Gunakan peluang ini untuk kita bagi pandangan. Silakan. Puan Zizul ya. Sebenarnya untuk di Selangor kita dah mula gerak sebelum ni untuk pindaan undang-undang keluarga. Cuma atas beberapa faktor kita terhentilah sebab ada beberapa perkara isu dia pindah semua satu atau pindah 112 section je. Jadi untuk gerak sebenarnya kalau di negeri memang kita ikut flow kita lah untuk pindah undang-undang tu. Cuma sekarang isu kajian tu perlu dibuat dulu dan hasil tu baru kita punya justifikasi untuk kita pindah tu lagi kukuh lah. So sekarang ni kita memang gerak nak pindah tapi ada sesetengah section tu kita perlu kepada kajian terlebih dahulu. Okey. Sebab sekarang ni kalau ikutkan dasar undang-undang di Selangor Majlis benda-benda yang perlu kepada isu-isu masyarakat ni memang kita kena buat kajian dulu dan kita memang ada sesetengahnya dah gerak jalan untuk dalam proses kajian tu. Macam ada warrant untuk grant kajian semua tu. So kita tunggu yang tu dulu dan baru kita boleh gerak balik semula lah. Okey, mana di peringkat Selangor telah ada. Telah ada usaha untuk revisit undang-undang keluarga Islam. Okey. Itu satu yang bagus. Mana solusi tentang ini telah di Selangor telah mulalah dilihat semula. Bagus. Kita menunggu nanti kalau ada apa-apa perkembangan. Harap rakan-rakan di sana boleh berkongsi ya. Dan saya cadang satu lagi lah, kalau Puan Zizul boleh bawa balik kepada rakan-rakan di jabatan, gunakan platform MKI. Selama ini setakat yang saya tahu, negeri tidak mengusulkan sesuatu untuk dibincangkan dalam MKI. Selalunya usul-usul itu datang daripada pusat, daripada sekretariat iaitu JAKIM. Karena di bawah peraturan MKI 2022 ini, pihak berkuasa cuba membawa pendekatan baru supaya negeri-negeri yang ada produk yang baik boleh angkat ke pusat untuk dibincang dan diterima pakai. Kaedahnya ialah melalui Majlis Agama Islam Negeri dengan perkenan Tuan Konsultan angkat pergi kepada Majlis Raja-Raja dan Majlis Raja bersetuju untuk mengarahkan MKI membuat kajian. Dan cara itu saya ingat mungkin kita dapat lebih kuat apa ni Puan Zizul. Kerana geran di pusat melalui JAKIM mungkin perbincangan lanjut boleh diadakanlah untuk memulihkan. Dan satu lagi yang saya nak share di bawah peraturan MKI 2022 ini, peraturan 72, tadi saya sebut ada 4 jawatan kuasa yang dibentuk di bawah MKI, iaitu tadi jawatan kuasa perundangan syariah kebangsaan. Yang kedua, jawatan kuasa pengurusan hal ehwal Islam kebangsaan. Dan istimewanya jawatan kuasa pengurusan hal ehwal Islam kebangsaan ini dipengurusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Ketua Siasat Negara KSN. Yang di bawah peraturan MKI 1968 tidak ada jawatan kuasa itu.
Jawatan kuasa yang ketiga ialah jawatan kuasa Muzakarah Mufti. Muzakarah Mufti, platform itu baik untuk melihat sebelah hukum-hukum. Sebab apa yang digubal di segi peraturan pentadbiran, dia mesti melihat ada keserasian, ada padanan dengan hukum syarak. Sebab apa pun yang kita buat dia tak boleh lari daripada hukum syarak. Dan yang keempatnya ialah jawatan kuasa pendidikan Islam kebangsaan yang menggantikan lepai dulu. Saya lihat platform ini patut digunakan oleh semua pihak di negeri untuk kita standardizekan undang-undang dan beberapa perkara lagi. Kita berharap Selangor boleh share dengan kita lah apa-apa yang ni, supaya revisit itu boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan di seluruh negara. Okey, silakan yang lain. Ataupun ini pusingan terakhir, Tuan Fazli. Tutup pusingan terakhir untuk kita nak gulung. Silakan Tuan Fazli. Tuan Fazli, adakah? Ya Tuan, ada. Okey. Sila cuba bagilah buat rumusan daripada apa yang dinyatakan di awal tadi. Okey, untuk makluman lah sebelum terakhirnya, Kelantan sebenarnya dah pindah enactment pentadbiran undang-undang keluarga Islam. Cuma di peringkat yang terakhir saja dah sampai ke peringkat ke pejabat undang-undang negeri lah. Rasanya dah selesai pindahan tersebut. Cumanya tunggu apa dia punya respon daripada pejabat LA lah untuk diangkat seterusnya kepada kajian negeri untuk diwartakan. Dalaman tu saya tak sentuh lah apa yang tak perlu. Semuanya adalah isu perkahwinan di Siam atau Thailand ni. Isunya undang-undang tu perlu, wajib ada. Nak mengengkan ketidakadilan pada mana-mana pihak lah, terutamanya kepada para wali, kepada ahli keluarga dan kepada wanita itu sendiri. Karenanya perkahwinan Thailand ni di Siam bermakna mencanggahi ataupun melawan undang-undang yang sedia ada, yang sebenarnya undang-undang itu adalah untuk nak menjaga kemaslahatan mana-mana wanita lah terutamanya. Jadi bagi saya perkahwinan di Thailand ni perlu ada satu guideline ataupun penyelesaian yang tidak kesudahan ini. Terutamanya di pihak kerajaan lah memandang serius perkara ini, sebabnya perkahwinan ini adalah satu keperluan utama mana-mana orang sekali. Cumanya kaedah itu perlu diperbetulkan. Maknanya penerangan, penjelasan kepada masyarakat itu adalah sangat-sangat perlu supaya tidak melawan arus, saya kata. Kerana maslahat itu adalah penting untuk jaga keharmonian masyarakat kita di negeri-negeri. Itu saja Tuan. Ya, terima kasih. Tuan Zainur. Tuan Zainur masih ada? Tuan Zainur. Tuan Zainur. Oh, tak ada Tuan Zainur. Tuan daripada V2026, Tuan Zainuddin, masih ada di talian kah? Ataupun pemanduan dah sampai di mana? Tuan Zainuddin? Dr. Zainuddin? Mungkin talian tak dapat. Tuan Rizal, ada respon sedikit tentang cadangan Tuan tadi? Tuan Rizal? Ya, saya. Ada nak ulas sedikit ataupun nak perjelaskan tentang cadangan Tuan tadi telah diulas sedikit oleh Tuan Fazli.
Ya, okey. Bagi saya boleh setujulah kalau kata bila dah 22 tahun undang-undang itu perlu dilihat semula tu, memang saya setujulah. Dan juga pertimbangan tu pertimbangan yang wajarlah, yang perlu diambil lah dalam mana-mana undang-undang pun. Dan untuk agensi-agensi yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang ini, perlu berikan feedback yang patut untuk disampaikan. Bila saya dengar tadi, yang selalunya JAKIM saja yang memberikan usul-usul ni, bagi saya peranan-peranan untuk agensi agama Islam setiap negeri ni perlu tuntaslah untuk respon berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan nikah siam ni. Dan kita nak pastikan bukannya untuk mengekang, tapi sebenarnya untuk cari formula yang terbaik supaya tidak ada isu-isu yang berbangkit berkenaan dengan hal nikah kahwin ni lah. Itu pandangan saya lah, Tuan. Terima kasih Tuan Rizal. Satu respon yang baik. Maknanya kita win-win. Kita nak tengok jalan tengah. Yang penting kita nak lihat masyarakat kita dengan undang-undang itu semuanya berjalan lancar, semuanya selamat, mencapai matlamat. Undang-undang yang ketat itu tidak menyebabkan ada pihak yang cuba lari dan mencari jalan tikus pergi ke tempat-tempat tertentu sehingga matlamat asal itu untuk penyusunan masyarakat melalui perkahwinan itu tersasar ataupun tidak dapat dipenuhi. Puan Zizul nak buat ni conclusion. Silakan Puan Zizul. Puan Zizul masih di talian? Okey, saya nak bagi last call. Siapa yang mau bagi pandangan, menyimpul apa perbincangan yang telah kita laksanakan sejak tadi. Ada sesiapa lagi yang bersedia? Tuan Pengerusi, saya nak bagi satu cadangan topik untuk dipertimbangkan. Berkenaan dengan isu kapitalis. Boleh tak kalau lepas ni ada isu berkenaan dengan kapitalis? Okey, macam mana? Tak apa, tuan bagi saja sebab Datuk Mot, Sekretariat Datuk Mot, Dr. Basri ada di sini. Mungkin dia akan catat dan bawa kepada Datuk Mot. Tajuknya bagaimana, tuan? Kapitalis di Malaysia, kalau boleh. Mana isu ekonomi lah. Ya, betul. Isu ekonomi maknanya okey. Okey, saya duduk di Dewan Ekonomi dan nanti saya boleh susunlah untuk cadangkan kepada Datuk Mot sebab apa yang dibincangkan di sini di bawah negara kita. Okey, nanti saya ambil lah tajuk ni dan saya akan bagi pada Datuk Mot. Kita akan bincang tentang kapitalis. Wajarkah umpamanya kita membiarkan ekonomi kapitalis ataupun di mana ekonomi Islam yang diwar-warkan mampu menangani keperluan hidup umat sedangkan ekonomi kapitalis masih lagi menguasai pada waktu ini. Terima kasih Tuan Rizal, tajuk yang relevan tentang ekonomi negara kita. Saya pernah bincang di dialog ekonomi dulu. Contohnya apabila COVID-19 menyerang, ekonomi terhenti. British Airways yang 79 tahun tidak pernah rugi, grounded. Maknanya ekonomi kapitalis telah mati. Maknanya kita perlukan satu sistem baru, ekonomi yang bercorakkan ekonomi kasih sayang. Maknanya kalau kaut bukanlah kaut sehingga ke tulang. Yang penting saya untung, para pengguna susah pun tak apa. Ini sistem ekonomi kapitalis. Tapi sayangnya, Tuan Rizal dan rakan-rakan, saya menunggu 2 tahun untuk mendapat jawapan. Mana sistem ekonomi Islam yang kita kata mampu menangani masalah itu muncul. Kita, of course, kita percaya dalam Quran semua dah cantik.
Tapi untuk muncul di pentas realiti, itu kita belum mampu lagi. Mana para pemain ekonomi kita mestilah melihat semula. Pada saya, dia sistemnya tidaklah terlalu sukar. Kita cuma nak injek masuk ekonomi daripada monopoli, kaut keseluruhan, yang penting untung, kepada ekonomi kasih sayang, ekonomi kebertanggungjawaban, ekonomi apa lagi? Ekonomi amanah, ekonomi yang jujur. Itulah elemen-elemen Islam yang kita nak masuk dalam sistem ekonomi. Tapi kapitalis, dia tak lihat itu semua. Ketika kekurangan barang, waktu itu lagi bagus, harga naik. Dan kalau ada tawaran melebihi permintaan, ayam akan dimusnahkan supaya harga ayam seimbang. Tak begitu, Tuan Rizal? Ini Ya, betul. Ini sistem ekonomi yang kita rasa kita perlu ubah. Pada saya, kita perlu ubah. Cuma setakat ini kita masih lagi belum menemui formula yang tepatlah, sebab ialah rakan-rakan kita juga telah begitu lama terdedah, puluhan tahun, ratusan tahun dalam ekonomi kapitalis. Orang semua bila sebut Rothschild family, semua orang marah. Tetapi untuk kita keluar atau melarikan diri pada sistem yang mereka bentuk, hari ini orang bercakap tentang New World Order. New World Order, One World Order. Kita juga bercakap tentang One World Order, tapi kita belum menemui formula untuk melarikan diri. One World Government. Dia belum ada formula untuk melarikan diri. Seolah-olah maknanya kehidupan kita ni di dunia ni dicatur oleh pihak kapitalis. Ini isu yang mungkin kita minta Datuk Mut pertimbangkan pada masa-masa yang akan datang. Okey, saya ingat terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang telah mengambil bahagian. Tadi ada 17 orang yang berada di Zoom dan tentu ramai juga yang berada di Facebook Datuk Mut membicarakan tajuk yang diberikan kepada kita, iaitu tajuknya apa tadi tajuk? Kahwin siam, hukum, undang-undang dan amalan. Apa solusinya? Dan daripada perbincangan tadi, kita dah dapat solusi yang boleh saya simpulkan. Yang pertama ialah undang-undang yang berusia 22 tahun, wajar undang-undang keluarga Islam, negeri-negeri yang telah berusia 22 tahun wajar revisit. Alhamdulillah, Kelantan, Selangor dan saya percaya beberapa buah negeri lagi telah mula melihat semula undang-undang itu. Benar seperti apa yang disebut tadi bahawa kita perlukan undang-undang, tetapi undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah, dan harap undang-undang itu tidak menambah masalah baru. Kerana sekarang ni oleh kerana peraturan yang ada itu, ada pihak yang cuba melarikan diri, berkahwin berlawanan undang-undang, pergi ke luar negara ataupun dalam negara ini sendiri. Kemudian Puan Zizul tadi mencadangkan supaya mereka yang berkahwin melanggar undang-undang ini perlu ada modul khusus. Kursus itu pula, menghadiri kursus itu mesti dimasukkan dalam perintah mahkamah. Perintah mahkamah ketika mereka menyerah diri untuk buat pengesahan perkahwinan dan dijatuhi hukuman. Mana peraturan yang mengatakan mereka yang telah dihukum, kena hukum dulu barulah pendaftaran perkahwinan berlawanan undang-undang itu boleh didaftarkan. Jadi Puan Zizul mencadangkan supaya mereka yang berkahwin berlawanan undang-undang ini diperintahkan oleh mahkamah menjalani satu kursus yang sudah tentulah kursus ini disediakan oleh pejabat PPR, bahagian nikah cerai. Kemudian yang ketiganya, kita kata perketatkan kawalan ke atas ejen-ejen yang tak bertanggungjawab. Ada ejen yang lawful, perbanyakkan ejen lawful yang menurut undang-undang dilasenkan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa agama negeri boleh lasenkan ejen-ejen yang sah bagi menutup ruang ejen-ejen ulat-ulat yang mungkin di situ tidak ada pakar undang-undang,
yang mereka hanya tahu bawa jalan saja. Dan kita apabila dilesenkan, mana para pengamal ini mempunyai syarat-syarat yang mencukupi dan mudah dikawal. Kemudian yang keempat ini, program mendidik masyarakat. Bagaimana masyarakat perlu dididik setelah undang-undang tadi direvisit, mana tidak ada sebab lagi masyarakat tidak mengikutnya. Kemudian yang kelima, ditegaskan bahawa kerajaan Malaysia perlu tegas dalam menangani masalah perkahwinan sebab dia ada menimbulkan implikasi jangka panjang kepada banyak pihak, dan kita berharap jalan yang terbaik dapat ditemui untuk mengurangkan masalah tersebut. Kemudian dalam revisi undang-undang tadi, kita cadangkan supaya ada sesi pendengaran masyarakat. Sebab sejauh yang saya maklum, dalam penggubalan undang-undang kita mendatangkan wakil-wakil daripada Jabatan Agama, Jabatan Kehakiman Syariah, Pejabat Mufti dan apa lagi pejabat LA untuk membincangkan isu-isu ini. Pada kali ini ataupun kali yang akan datang, pada masa yang akan datang, kita buat sesi pendengaran masyarakat. Biar suara dari masyarakat itu sendiri yang datang kepada kita, kepada pihak penggubal, supaya pihak penggubal dapat mempertimbangkan. Kadang-kadang apabila direct daripada ladang ni, fresh from farm ni, dia akan ada input-input baru yang kita tidak temui dalam buku, dalam perbincangan kumpulan yang proper. Cadangan-cadangan daripada pihak yang luar ini sangat penting. Macam tadi ya, kalau kita berbincang dalam kalangan yang proper ni, sudah tentu tidak ada suara seperti apa yang dinyatakan oleh Tuan Rizal. Undang-undang keluarga ini tak patut diadakan. Tapi kita mesti terima itu sebagai sesuatu yang wajar difikirkan. Kenapa munculnya perkataan ungkapan undang-undang tidak perlu diadakan? Itulah tentulah ada sebab-sebabnya. Dan saya percaya rakan-rakan semua yang berada di dalam Zoom ini ataupun yang mengikuti perbincangan ini, semuanya ada peranan. Kita di semua sektor, bukan saja di bidang perundangan, ada peranan dalam menyampaikan mesej kepada kerajaan. Yang kita nak ialah negara kita dapat mengurus hal perkahwinan ini dengan cara betul, berkesan, dan manfaat baiknya dapat dirasai oleh semua pihak. Dan dengan cara itu kita dapat mengurangkan pelanggaran undang-undang yang menimbulkan masalah kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sekali lagi bagi pihak Emeritus Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi berada di dialog ini, terutama yang berada di Zoom, kepada yang telah mengambil bahagian, kepada yang mendengar perbincangan ini. Kita berharap apa yang kita bincangkan pada petang ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama kepada para penggubah undang-undang. Kalaupun mereka yang nak cadang nak kahwin melanggar undang-undang akan berhenti. Tanyalah kepada kawan-kawan, tanyalah kepada mereka yang faham undang-undang bagaimana nak kahwin menurut undang-undang. Sebab bagi kita yang berada di sektor ini, kita merasakan tidaklah susah. Tak perlu lari pergi, tak perlu langkah sungai, tak perlu lompat pagar. Ada tata cara yang boleh dilaksanakan di negara kita menurut undang-undang. Sekali lagi saya terima kasih banyak dan saya sudahi pertemuan kita pada petang ini dengan ucapan wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.